Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada astroawani.com bertarikh 21 September 2023. Berita bertajuk Parlimen Korea Selatan lulus usul pecat PM Han dan tahan Ketua Pembangkang. Berita penuh. Parlimen Ketua Korea Selatan yang dikuasai pembangkang pada Khamis telah meluluskan usul menggesa pemecatan Perdana Menteri Han Duck-soo. Sebanyak 175 undi menyokong, manakala 116 lagi menentang usul terbabit, lapor agensi berita Yonhap. Parti Demokratik DP mengemukakan usul pemecatan kepada Parlimen pada Isnin yang lalu, menuduh Perdana Menteri tersebut tidak cekap sebagai Ketua Kabinet dan menuntutnya untuk bertanggungjawab terhadap dasar Presiden Yoon Suk Yeol. Ini adalah kali pertama usul pemecatan terhadap Perdana Menteri diluluskan oleh Parlimen. Yoon dijangka menolak usul berkenaan. DP telah meluluskan dua usul pemecatan sejak pentadbiran Yoon. Satu terhadap Menteri Luar Negeri Park Jin dan satu lagi terhadap Menteri Dalam Negeri Lee San-min. Kedua-duanya ditolak oleh Presiden. Parlimen juga meluluskan usul yang memohon persetujuan Parlimen terhadap kemungkinan penahanan Ketua Pembangkang Lee Jae-myung, satu keputusan mengejutkan yang menunjukkan beberapa ahli Parlimen tidak sehaluan dengan Lee. Oleh itu, perbicaraan mahkamah akan diadakan untuk menentukan sama ada waran tangkap dikeluarkan ke atas Lee berhubung tuduhan rasuah berkaitan projek pembangunan tanah dan pemindahan tunai haram syarikat ke Korea Utara. Namun tidak jelas sama ada Lee akan hadir perbicaraan itu, memandangkan beliau melancarkan mogok lapar sejak 31 Ogos sebagai protes terhadap pengendalian hal ehwal negara oleh Presiden Yoon dan dimasukkan ke hospital awal minggu ini kerana keadaan kesihatan yang semakin merosot. Lee telah merayu agar usul itu ditolak sehari sebelumnya. Berdasarkan undang-undang, ahli Parlimen yang sedang berkhidmat mempunyai kekebalan daripada ditahan semasa Parlimen bersidang dan hanya boleh ditahan apabila Parlimen Kebangsaan memberi persetujuan. Pejabat Presiden bagaimanapun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi mengenai undian pada Khamis itu. Pihak pendakwaan menuduh Lee melakukan pecah amanah bernilai 20 bilion won atau kira-kira 15.06 juta US dollar dengan memberikan layanan istimewa kepada pemaju swasta dalam projek pansapuri daerah Baekhyondong di Bandar Seongnam, Selatan Seoul antara tahun 2014 dan 2015 ketika beliau berkhidmat sebagai Datuk Bandar. Lee juga disaki meminta Sesang Wool Group membuat pakaian dalam untuk memindahkan sebanyak 8 juta US dollar secara haram ke Korea Utara antara tahun 2019 dan 2020 ketika beliau berkhidmat sebagai Gubernur Negeri Gyeongggi melalui timbalannya untuk memudahkan lawatannya ke utara dan mendorong projek ladang pintar antara negerinya dan Pyongyang. Daripada bernama dipetik daripada astroawani.com. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat hari Jumaat bagi anda yang akan menunaikan ibadah solat Jumaat. Selamat menunaikan solat Jumaat. Hari ini kita ambil anak awal kerana solat Jumaat lah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ada satu berita yang telah disiarkan, artikel yang telah disiarkan di sabudin.com.net. Ini memang menakutkan, pastinya akan menjadi satu lagi berita yang amat buruk untuk semua pembangkang. Semua pembangkang, termasuklah Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman.
elok Anwar tutup saja perbincangan. Peruntukan dana kerajaan kepada ahli parlimen pembangkang tak perlu diberikan. Wow, ini dahsyat. Elok Anwar tutup saja perbincangan. Peruntukan dana kerajaan kepada ahli pembangkang tak perlu diberikan. Anda setuju tak dengan tajuk ni? Saya no comment. Saya no comment. Okey, tapi saya akan kongsikan kepada anda isu sama ada perlu atau tidak kerajaan memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang terus menjadi perdebatan tanpa jawapan tuntas. Sampai sekarang masih lagi tentang perkara ini. Bagi Perdana Menteri, pendirian beliau mudah, adalah jelas, iaitu jika ahli parlimen untuk blok pembangkang inginkan peruntukan bagi menjaga kawasan masing-masing, mereka harus datang dan berbincang terlebih dahulu dengan kerajaan. Artinya, kerajaan tak boleh dan tak akan memberi peruntukan begitu sahaja kepada ahli parlimen pembangkang tanpa ada apa-apa perbincangan, persefahaman atau perjanjian. Ada pro dan kontra lah. Kebaikannya dengan perkara ini pastinya supaya mengelak daripada ketirisan, mengelak daripada perkara-perkara yang tak betul bakal berlaku. Saya fikir ini bukan saja kepada ahli pembangkang, tetapi juga applicable kepada semua ahli parlimen. Dalam hal ini, Anwar Ibrahim mengimbas bagaimana ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang. Ketika era kepimpinan Ismail Sabri Yaakob dahulu, di mana beliau sebagai ketua pembangkang telah mengusahakan agar suatu MOU telah ditandatangani dengan pihak kerajaan. Saya masih ingat lagi tentang benda ni. Pada ketika itu memang ada MOU yang telah dimeterai di antara kerajaan dan juga pihak pembangkang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kerana itu memang relevan lah. Apa yang Anwar buat ini relevan lah. Apa yang Anwar buat ini memang sesuai lah. Kerana dulu pun dia pun pernah kena macam begitu. Jadi tak ada masalah untuk perkara ini dilakukan semula. Kerana ini untuk kebaikan semua juga, supaya kerajaan dapat mengawal sebaik mungkin kewangan negara. Dan berikutan adanya MOU itu, kita masih ingat lagi, kerana ada MOU itu apa yang terjadi? Kerajaan waktu itu stabil. Tak ada apa-apa yang tak ada apa-apa yang tak baik berlaku. Cuma saja UMNO waktu itu yang nak sangat bubar parlimen, akhirnya makan diri. Jadi tak salah Anwar Ibrahim lakukan seperti mana apa yang pernah dia lalui. Kerana itu tuan-tuan dan puan, kerana itu saya fikir ahli pembangkang terutamanya Hamzah Zainuddin tak ada masalah untuk rendahkan diri sikit, rendahkan hati itu sikit. Pergilah buat apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia menjadi ketua pembangkang. Bukan kurang seinci pun kalau hanya sekadar nak berbincang dengan Perdana Menteri. Tak ada apa-apa ruginya, tapi banyak manfaatnya. Masalahnya sekarang, walaupun Anwar telah menyebut perkara ini sejak awal beliau menjadi Perdana Menteri lagi, namun blok pembangkang langsung tidak memberi respon mengenainya. Tak ada respon. Kenapa? Memang nak sangat jadi kerajaan juga balik ke? Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof yang diberi mandat untuk mewakili kerajaan bagi tujuan perbincangan tersebut memaklumkan bahawa sehingga pada saat ini belum ada mana-mana kumpulan ahli parlimen blok pembangkang, belum ada mana-mana yang datang menemuinya. Kenapa ya? Kan bagus kalau ada orang yang sanggup untuk datang berbincang, supaya dapat cepat peruntukan dan dapatlah cepat untuk pembangunan tempat masing-masing. Kenapa begitu? Adakah mereka tidak mau peruntukan daripada kerajaan? Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu waktu dengan
ketika jadi pembangkang, kerana perlunya peruntukan itu, maka dia pun membuat keputusan untuk berbincang. Kalau tidak perlukan peruntukan daripada kerajaan, kenapa ada ahli parlimen pula yang di blok mereka ini yang mengeluh dalam parlimen tentang ketidakmampuan menjaga kawasan dan membantu rakyat Waima untuk membuka pusat khidmat sekalipun? Atau mereka mahu diberi peruntukan itu tanpa sebarang syarat? Dalam hal ini, meskipun Anwar ternampak masih lagi mempunyai ihsan serta Rahma ingin memberi juga peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, hanya dengan syarat mereka perlu datang terlebih dahulu daripada segi politik dan kepentingan parti yang menjadi kerajaan. Peruntukan itu sebenarnya tidak harus diberikan sama sekali. Bagus jugalah Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri yang baik hati. Jadi dia masih ada lagi ihsan. Permintaan PN tidak harus dilayan dan hanya ahli parlimen kerajaan saja yang patut layak mendapat peruntukan. Wah, ini tulisan daripada Sahabuddin Husin memang padu. Oleh kerana parti-parti perlu bertanding setiap 5 tahun dalam PRU, adalah penting untuk ditunjukkan kepada rakyat bahawa ada beza di antara ahli parlimen kerajaan dengan ahli parlimen pembangkang dalam tempoh 5 tahun berkenaan. Jika diberi peruntukan yang sama dan tiada perbezaan daripada segi kemampuan pembangkang berkhidmat kepada rakyat, ahli parlimen pembangkang akan berpotensi untuk terus menang dalam PRU setiap 5 tahun. Lantaran rakyat langsung tidak dapat merasa di antara beza di antara ahli parlimen pembangkang dan juga ahli parlimen daripada kerajaan. Ini jelas bukanlah satu keadilan bagi parti yang menang PRU. Dengan menjadi kerajaan, sebaliknya semacam memberi keistimewaan pula kepada pembangkang. Memang inilah sentiasa perlu ada agaknya ditulis oleh Sahabuddin Husin. Lebih buruk dan terkutuk katanya. Ini keras betul ini. Disebabkan diberi peruntukan seperti suatu kewajipan oleh kerajaan itu, ia tidak menjadikan ahli parlimen pembangkang ada rasa bersalah, walau hari-hari mereka mengutuk, memaki hamun dan mahu menjatuhkan Perdana Menteri. Dengan erti kata lain, dengan memberi peruntukan itu juga menjadikan PRU yang diadakan setiap 5 tahun untuk memilih ahli parlimen dan parti bagi menjadikan kerajaan sudah tidak bermakna lagi. Cuma dalam hal ini rakyat yang membuat pilihan memilih ahli parlimen pembangkang tidak harus dihukum dan dinafikan hak mereka untuk menikmati pembangunan dan kehidupan yang sama seperti pengundi di kawasan lain. Okey, jadi panjang lagi artikelnya. Anda boleh layari di sahabuddinhusin.com, sahabuddin.com.net, sahabuddin.com.net. Cuma saya akan kongsikan saja perenggan terakhir. Seeloknya Anwar tutup saja perbincangan isu ini. Lebih baik cepatkan lantik penyelia atau penyelaraskan yang disebut tadi. Jadi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam satu Malaysia. Satu Malaysia itu bosku. Salam Malaysia Madani. Salam Malaysia Madani. Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.